Bismillahirrahmanirrahim. Baru baru beli. Ya. Oh. Setiap bulan baru. Setiap minggu hari tu tak ada dah. WhatsApp ke hancur. Apa pakai ni tak ada? Yang pakai ni WhatsApp. Oh. Mana Ila? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sambung masih lagi kita bincang syarat sah baran, syarat seorang yang berakad. Aqid dia panggil, aqidain, yakni dua orang yang berakad, mushtari dan bai' ataupun bai' wal mushtari. Dia kedua-dua tu sama, mesti ada 5 syarat. Syarat pertama kita dah bincang, sambung balik syarat kedua. Syarat pertama, orang yang ditetapkan oleh syarak yang boleh terlibat di dalam transaksi jual beli mesti orang itu ahli tabarru' ataupun dia panggil mutlaqut tasarruf, ataupun dia panggil ahli tasarruf, mutlaqut tasarruf ataupun ahli tabarru'. Barulah dia boleh terlibat dalam sistem jual beli ataupun sistem muamalat. Yang kedua pula, orang yang nak terlibat di dalam sistem jual beli ataupun transaksi jual beli ataupun dalam muamalah, hendaklah orang itu tidak dipaksa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, dan yang Allah pada kata disyaratkan pada akid hendak ada sah tasarruf. Itu orang sambung dia. Dan disyaratkan pula tu maknanya sebagaimana disyaratkan akid mesti ahli tasarruf, tu mana pula. Dan disyaratkan juga, yakni disyaratkan sebagaimana syarat yang pertama. Tu mudah. Apa dia syarat dia? Lepas pula tu baru syarat. Apa dia syarat dia? Ketiadaan digagahi dengan tiada sebenarnya. Tu syarat dia. Syarat sah. Syarat ni mana syarat sah lah. Jadi syarat sah orang, syarat sah orang yang nak terlibat dalam jual beli mesti orang macam mana? Orang yang tidak dipaksa dengan cara yang sebenar. Maksudnya kalau paksaan yang sebenar di sisi syarak sah, tapi di sini dia nak tidak ada paksaan yang tidak sebenar. Kalau paksaan yang dibenarkan oleh syarak, itu okey, sah jual beli tu. Tapi kalau paksaan yang tidak dibenarkan oleh syarak, tidak sah. Kenapa? Kerana kalau memaksa seseorang itu untuk beli ataupun untuk jual, dia melanggar prinsip jual beli. Kerana prinsip jual beli ini dia berlaku di atas dasar saling redha meredai antara satu sama lain. Dia panggil innamal bai' antaradin. Sesungguhnya jual beli itu berlaku di atas saling redha meredai antara penjual dan pembeli. Sebab tu apabila orang tanya isu sah ke tidak meletakkan harga berpuluh kali ganda, jawab dia sah. Ada orang yang tak faham ni, dia kata mana boleh jual harga Yahudi. Jangan kata harga Yahudi, harga Israel pun boleh jual. Dia tak tahu beza Yahudi dengan Israel. Harga Yahudi, harga Israel pun boleh jual 20 kali ganda, 30 kali ganda. Ada orang kata tak boleh jual harga Israel, tak sah. Boleh tahan lagi.
Dia teruk sangat, mana boleh ni berpuluh kali ganda ni, dah riba dah. Tu lagi teruk. Ada kena mengena langsung dengan riba. Modal RM10, dia jual 100. Dia kata ni Yahudi. Dia tak kenal Yahudi apa dia. Kita orang kita dia suka tiru ya, dia suka ikut ya. Dia suka ikut. Jadi seorang berkukuk pakat berkukuk habis. Baik. Sebab apa? Sebab afsalkan redha sahaja maka sah, walaupun berpuluh kali ganda harga. Walaupun kita jual harga ni, jual A4, kata A4 selai je jual 10k. Jual harga dia 10k secara hutang. Tu ada orang yang tak faham dalam konsep muamalah, dia akan jawab mempermain-main dan memperbodohkan agama. Boleh ke dia kata jual kertas yang tidak ada nilai harga 10k? Pergi di official pegawai bank, kita nak minta hutang dengan bank. Bank kata saya tak bagi hutang. Kalau bagi hutang kena bayar 10k. Buat apa? Kami nak berniaga. Jawab, kita cakap kat pegawai bank, tak apa nak berniaga, jual kat saya secara hutang. Nak jual apa? Jual kertas ni lah, kertas kepi ni, borang. Mainlah borang mana-mana pun. Borang kepi tu harga berapa? 10k. Secara hutang dalam tempoh 5 tahun. Boleh? Sah. Walaupun dia kata nak jual apa, tak ada nilai pun, nilai borang tu. Ada nilai lah. Ada nilai yang boleh letak 10k tu. Adakah sah letak tinggi? Sah. Kenapa? Kerana redha. Tu konsep salin redha meredha. Ingat prinsip ataupun dia panggil prinsip asas di dalam jual beli, dia berlaku di atas redha meredai. Jadi apabila ada paksaan salah seorang daripada pembeli ataupun penjual, maka dia melanggar prinsip asas di dalam sistem jual beli. Cuma kita beritahulah, cuma isu asal dia sah, kita nak letak berapa pasal kadar redha, tak menjadi apa panggil apa, tak menjadi isu haram ataupun isu tak sah. Lebih-lebih lagi isu riba, jauh lagi lah. Cuma isu dari segi yang lebih baik, isu afdal, isu keberkatan, itu Imam Ghazali kata, kalaulah nak jaga nilai keberkatan di dalam sistem perniagaan, maka jangan lebih keuntungan itu melebihi 3 atau 4 kali ganda. Itu nilai keberkatan ada dalam sistem jual beli. Kenapa? Kerana tak nak berlaku penganiayaan kepada pihak pembeli, walaupun dia redha dan dia setujulah nak beli, dia nak barang tu walaupun mahal. Kita benda yang kita nak mahal pun kita bayar. Dah kita nak, walaupun kita kata aku ni kalau ikutkan harga mahal sangat, tapi oleh kerana nak barang tu, maka dia bayar. Sebab tu nak berkat perniagaan kita jangan lebih daripada keuntungan itu, margin keuntungan yang kita tetap itu lebih daripada 3 kali ganda. Itu standard lah kalau kita buat sistem meletakkan harga hari ni, standard lah 3 kali ganda tu. Itu standard. Hari ni orang tak main dah 3 kali ganda, orang main 10. Modal 10 jual 100. Tak main sebab apa? Semua kos dalam tu. Kos logistik, kos transport, kos bahan mentah, kos marketing, kos operasi, kos infrastruktur, bayar sewa pejabat, bayar staff, bayar transport, semua ditanggung oleh pembeli. Pembeli dia tak tahu, senyum pembeli. Walaupun semua dia bayar. Gaji CEO pun dia bayar. Toke kita duk support, kalau lah kita support lah KK tu, atau bukan KK, Speedmart Nanai, dia owner dia tu cacat. Owner dia OKU dari segi fizikal, tapi mental dia pintar. Dia ada lebih 500 cawangan Speedmart, dan untung dia berbilion bulanan. Untung dia. Jadi staff dia, kita daripada satu produk tu dia jual, margin dia meletakkan
cover keuntungan semua. Maksudnya sewa pun kita bayar, transport dia pun kita bayar, staff dia pun kita bayar, bahan mentah pun kita bayar, CEO tu pun kita bayar gaji. Semua masuk dalam margin keuntungan. Tu dia kena margin keuntungan. Kadang-kadang kalau kita ni je, kita orang Melayu, orang Islam yang belajar muamalat, tak letak margin tinggi. At least kita letak margin 5, 3, 4 begitu je lah. 4 tu boleh lagi, tak hilang berkat lagi. Tapi kalau orang biasa, dia bedah sampai 10. Itu biasanya lah, sampai 10. Baik, habis. Jadi itu beza. Kalau orang tanya, kita pandai jawab. Isu di antara sah dengan berkat berbeza. Sah dengan berkat itu lain. Sah asalkan berapa kali ganda pun boleh. Samalah juga dengan perempuan. Kita dah berkenan, mak dia letak hantaran 20k, kita tak jadi jutawan lagi, jadi compare dengan Nabi. Kita ni bukan duk jutawan macam Nabi lagi. Dia letak 20k, memang letak tangan atas kepala kita. Nak cari 20k, tapi dah kita nak kena cari patutnya bunga lain ada lagi, tapi dah kena hak tu kan, dah kena hak tu, payah nak cari hak lain tu. Cari, dia tak cari hak lain, dia cari duit. Tu dia cari duit. Sepatutnya cari yang ringan, hantaran yang sederhana tu berkat. Jangan meletakkan mas kahwin tinggi. Nak berkat, Nabi kata mas kahwin itu sederhana. Tapi sederhana ni nisbah dia, nisbah lelaki tu. Lelaki kaya 500,000 juta sederhana bagi dia. Macam Nabi masa dia menikah dengan Siti Khadijah, dia kaya, dia ada jutawan dah. Nabi jutawan muda, nombor 25 dia jutawan dah. Mas kahwin dia 20 bakar big, maksudnya 20 big. Satu big itu harga sekarang ni lebih kurang 15,000 seekor unta. Darat lah 15 darat 20, hampir 500,000 juta mas kahwin Siti Khadijah. Sederhana? Ya, dia kaya. 1 juta dia boleh bayar lagi. Kalau 40 boleh bayar lagi. Jadi sederhana tu jangan tengok umum, bukan. Sederhana bagi orang yang lelaki tadi. Macam pok-pok kita jutawan semua, game pondok jangan keluar pondok nak menikah letak 15k. Boh kita. 15k. Kata game pondok kan jutawan. Mak dia kata nak menikah dengan anak aku boleh 15,000. Jenuh kita. Tak apa makcik, 15,000. 5 tahun tempoh saya cari duit. Mampu nak tengok 5 tahun. Saya tempoh 5 tahun, saya akan jadi jutawan 5 tahun. Pondok sekejap nak jadi jutawan. Kepala otak cekap. Untuk guru kata orang pondok ni, minda dia struggle dia panggil. Sebab mengaji kan payah. Apabila dibiasakan dengan benda payah, apabila beri satu benda pada dia, semua dia boleh buat. Cabaran mengaji lebih besar daripada cabaran bisnes. Cabaran bisnes biasa je, orang reject, orang tak nak beli. Biasa je. Ni mengaji tak masuk ni. Jadi sebab tu orang ke pondok, kalau betul-betul dia mengaji, dia betul-betul jaga adab, dia keluar pondok, insya-Allah dia buat apa pun jadi. Tapi jaga prinsip kita, jaga attitude kita, sikap kita, action kita, tindakan kita. Pelatih di pondok. Saya ingat tu guru saya kata dulu. Tu dia kata, sabarlah Azhar mengaji ni. Kau mengaji kan tak sabar. Dia kata sabarlah. Mengaji ni berair mata darah. Nak boleh kau ingat. Dengan cabaran macam-macam. Dah lah mengaji tua. Saya mengaji dulu 30 lebih mengaji lagi. Tu yang dia tu kata sabarlah. Dia kata ni ambil benda yang nilai paling besar atas dunia. Apabila keluar pondok nanti, semua dunia akan sampai ke hang. Saya pun semangat. Semangat. Sebab apa tu guru bagi motivasi? Dia kata ilmu dalam dada kita ni value yang sangat tinggi. Tak ada nak compare. Tingginya ilmu kita duk cari ni. Tak kisahlah ilmu akidah ke ibadat muamalat, tak kisahlah. Ilmu tu tinggi. Dia kata apabila kamu keluar pondok, kamu buat apa pun akan jadi. Kenapa? Kerana magnet kita. Ilmu tu jadi magnet pandu kita. Tu penting masa mengaji betul-betul. Sebab apa? Keluar tu, masa kita mengaji kita tak fikir kerja apa, tak fikir. Keluar tu baru kita fikir. Buat apa pun insya-Allah jadi. Sebab Tok Guru saya kata dulu, dia kata ilmu dalam dada engkau tu adalah magnet kepada dunia. Dunia akan datang mudah je.
Mudah-mudah buat kerja lah, bukan duduk selo dunia mari. Duduk selo mai beli produk, mana ada. Kena usaha lah, nak ilmu buat usaha. Habis. Apa tadi habis dah? Cakap apa tadi? Lupa. Tak habis lagi tu poin dia. Nabi tadi. Nabi ni dia kahwin Siti Khadijah paling tinggi mas kahwin. Hak lain murah, tapi murah pun tinggi. Siti Aisyah riwayat dalam hadis Sahih Muslim. Tak ingat dia punya apa nama ni, muka surat berapa. Dia kata, Siti Aisyah kata, isteri-isteri lain mas kahwin Nabi 500 dirham. 500 dirham, bukan dinar mesti tinggi. Dirham. Tapi dirham pun kalau klik dengan kita maunya belah ribu juga. Maknanya mas kahwin ketika dia dah jadi Nabi, ketika tu dia dah low profile dah. Dia tak Nabi, dia kaya tapi gaya hidup dia tak mewah. Ingat jangan kita terpengaruh dengan orientalis. Menisbahkan Nabi miskin, jangan. Itu lemah. Nabi dia tak miskin. Kalau miskin, macam mana Nabi orang yang paling banyak menderma? Kita kaya pun tak menderma, contoh. Tapi Nabi ni orang faham bahawa dia orang yang susah. Dia gaya hidup dia pilih gaya hidup susah, tapi dia bukan susah. Tengok mati dia tak tinggal harta. Sebab dia belanja semua harta dia. Tu mitos. Mitos lah. Dia panggil apa? Orientalis. Cuba untuk memburukkan imej Nabi. Nak mengatakan, Nabi yang kamu follow tu orang susah. Follow buat apa? Nabi yang kamu follow tu orang miskin je. Dia tak highlightkan Nabi, kehidupan Nabi. Apa kehidupan, apa nama ni, bagaimana cara Nabi, mas kahwin Nabi. Kenapa tak elak? Kenapa tak tengok dia nak tengok rumah Nabi? Nabi ni dia orang kaya, tetapi dia pilih hidup sederhana, pilih hidup susah. Tapi satu je dia jaga, transport dia. Transport dia tak boleh challenge. Unta Nabi nama dia Qaswa, brand dia Qaswa. Qaswa ni ada hadis, banyak hadis cerita unta Nabi. Ciri dia ada 3 ciri. Kalau hari ni lebih teruk pada Lamborghini lagi. Sebab apa? Unta yang paling laju dan pantas. Unta ni dia beli daripada Saidina Abu Bakar. Murahnya dia beli. Murah lah, kena sebab kaya. 400 dirham dia beli. Masa dia beli tu 400 dirham. Tapi nilai selepas dia beli memang tinggi. Unta yang paling laju, unta yang paling smart maksudnya pintar. Unta ni pintar. Dan unta bijaksana, dia ada 3 ciri. Laju, pintar, bijaksana. Unta ni boleh bercakap dengan Nabi. Yang orang panggil apa? Kenderaan. Kenapa orang orientalis cuba memusingkan pemikiran orang Islam? Dia bagi mutu buruk kat kita. Mutu buruk tu dia suruh kita pergi ngajar, tak sampai masjid mampu tengah jalan. Mampu kenapa ustaz tak mari? Motor mampu tengah jalan. Oh kesian. Nampak tak? Dia tu disuruh kita pakai motor buruk. Nombor pelik ikat dengan dawai macam DIY. Kancil DIY tu dah ke hampa. Nombor pelik jatuh, ikat dengan dawai. Allah. Kereta siapa? Ustaz ni. Cubalah pakai mas sikit. Mercedes siapa ni? Abang Zaki. Bawa apa ni? Bawa pergi surau. Nampak Izzah. Nabi buat hijrah, dia guna hijrah Nabi hijrah dengan kenderaan tu lah. Dengan unta Qaswa. Dia hijrah, mula hijrah dia guna kenderaan yang power. Kita kena ni balik. Inilah fakta-fakta yang cuba dihiddenkan oleh orientalis. Cuba dihiddenkan oleh Yahudi, melenyapkan kehidupan Nabi yang izzah, dan dia tonjolkan kehidupan Nabi yang imejnya negatif pada pandangan orang Islam. Tapi orang Islam dah akui. Nampak tak? Nabi ni dia sempurna semua. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, tafriq. Maka tu tafriq, ketiadaan digagahi. Syarat dia tak boleh dipaksa. Gagah tu paksa. Ketiadaan digagahi, ketiadaan dipaksa dengan tiada sebenar di sisi syarak.
maka tiada sah. Maka ni tafriq, keluar daripada syarak. Apabila ada syarak yang telah diperuntukkan oleh syarak, tak boleh paksa penjual atau pembeli jual barang dia, jawab dia, maka tiada sah akad orang yang digagahi, orang yang dipaksa akan dia akan akad pada hartanya, pada harta orang. Tak sah kalau kita paksa yang tidak sebenar. Paksa yang tidak sebenar. Kalau paksa sebenar lain, dia akan cerita di bawah. Kalau paksaan yang sebenar sah. Paksaan yang dibenarkan oleh syarak. Ada dibagi dua contoh di bawah. Tapi kita nak faham maksud paksa tu. Bukan paksa orang Melayu yang tu kita je panggil paksa. Aku terpaksa beli, kesian tengok penjual ni. Itu paksa kita. Maksud paksa ni apa dia? Dia tidak, apa orang panggil, tidak mampu untuk melawan dan tidak ada ruang untuk mengelak. Tu tak sah tu. Tu dipanggil terpaksa tu. Contohnya, orang datang kat kita bawa motor. Ni aku nak jual motor kat kau ni. Kalau kau tak beli motor ni, aku tembak. Bila nak tembak? Sekarang. Boleh lawan tak? Tak mampu nak lawan. Dan tidak ada ruang untuk elak. Kenapa? Sekarang juga dia nak tembak. Nak lawan pun tak boleh, nak lari pun tak boleh. Maka beli tak sah belian tersebut. Kenapa beli? Kerana kita terpaksa. Itu dipanggil paksaan yang tidak sebenar. Kesannya ialah tak sah jual beli tadi. Kerana beli dengan tak redha. Adapun kita ni redha, kesian, paksalah beli. Kesian dia duk paksa juga, duk pujuk juga, belilah, tolonglah saya, support saya, jumpa tu berjalan makcik jual skrepek datang, anak tolonglah nak, makcik ni dari petani ni, datang jauh cari makan, tolonglah makcik, beli kesian kat makcik. Kita pun beli. Kenapa beli? Paksa. Kenapa terpaksa? Tolong. Patutnya orang panggil apa, kita beli tu dengan niat. Tukarlah niat apa? Niat membantu. Kita selalu sebut, nak ambil pahala melalui akad jual beli ni kena ada beberapa niat. Dia penjual pun ada niat, pembeli pun kena ada niat. Ini dia panggil niat yang diajar oleh para ulama untuk dapat pahala melalui akad jual beli. Kita contoh pembeli. Pembeli ni dia nak dapat pahala melalui jual beli, dia panggil pahala tambah. Adapun pahala semata-mata akad, kalau dia niat, kalau akad tu akad yang sah, dapat pahala. Dia panggil akad yang sah, dapat pahala. Yang kedua, pahala tambahan. Pahala tambah ni kena niat. Ini disebut dalam kitab Taqriratus Sadidah. Kena niat. Dia panggil iza qoronaha biniyati salihati. Apabila disertai dengan niat yang baik, maka dapat pahala. Itu dia panggil akad yang sunat. Contoh dia, kita niat nak bantu makcik ni, niat bantu dia, maka dapat pahala niat. Dia ada lagi pahala jariah. Ni ulama kita futurist, niat bantu dia. Apa yang kita dapat pahala jariah, pahala mengalir kalau dia berjaya zakat, maka ada saham dalam zakat dia. Kenapa? Kerana kita niat bantu dia sehingga dia berjaya. Apa sahaja amalan ibadat dia dengan duit yang dia dapat hasil perniagaan dia, kita bantu dia, dapat pahala. Contohnya dia meniaga untung, keluar zakat, dapat pahala. Yang keduanya dia buat apa? Dia pula melakukan kebajikan dengan duit keuntungan dia. Dia infak sana, infak sini. Kita yang niat bantu dia, dapat pahala jariah. Itu dia panggil pahala pembeli, pahala bantu. Habis. Yang kedua, penjual pun boleh niat tambah. Penjual lagi banyaklah niat dia, lebih 7. Nanti kita belajar pagi. Pagi itu ada selebut modul perniagaan dalam Islam. Kita akan belajar bab niat, lebih daripada 7 jenis niat yang diajar oleh ulama dalam kitab. Antaranya kita niat untuk apa? Untuk bantu selesaikan hajat orang. Tadi penjual, pembeli niat bantu penjual. Ni penjual pula. Penjual dia ada niat je. Niat apa? Niat bantu pembeli. Bantu macam mana? Bantu selesaikan hajat. Apa saja dia jual? Makanan.
Orang berhajat dah nak makan, ya, maka dia pun jual makanan untuk menyelesaikan hajat orang, dapat pahala. Kalau kita jual pakaian, hajat dah, ya ada hajat besar pakaian, tutup aurat, kita bantu niat apa? Niat supaya bantu pembeli menyelesaikan hajat ataupun mencapai hajat. Hajat apa? Hajat nak pakai lah. Pembeli. Tadi makanan, pakaian sama. Habis. Baik, paksa tu, yang kata tiada sah tu, tiada tu tafriq, maka tiada sah tu tafriq. Yang kata tiada sah tu, dengar tu dia panggil qaid dia. Yang kata tiada sah tu, paksa tu, dengar tiada sebenar. Dengar tu taswir bagi tiada sah. Tiada sah akad orang yang dipaksa akan dia akan akad itu, tak sah tu, dengar. Dengar tu qaid pada tiada sah. Qaid pun boleh, taswir pun boleh. Dengar tiada sebenar, paksaan tak dibenarkan oleh syarak. Maksud tiada sebenar. Dan sah akadnya, akad penjual pembeli tu, jika digagahi, jika dipaksa. Digagah ni mana dipaksa. Dalam kitab tua semua dia kata tergagah. Terpaksa ni dia guna tergagah. Jika digagahi tu dengan sebenarnya digagahi dipaksa. Ni dia panggil muqabil. Dam tu dia nak cerita sebaliknya. Kalaulah paksaan yang sebenar, paksaan yang dibenarkan oleh syarak. Tadi paksaan yang tak dibenar, tak sah. Tapi kalau paksaan yang dibenar, sah. Tu. Dan jika digagahi, jika dipaksa dengan sebenar paksaan itu. Mana contoh? Seperti contoh apa? Seperti contoh paksaan yang sebenar. Bukan contoh paksaan tak sebenar. Tu. Ada kalanya contoh ni paksaan yang tak sebenar, kena tengok seperti itu belah mana. Seperti ni dia panggil misal bagi paksaan yang sebenar, paksaan yang dibenarkan oleh syarak. Tu contoh. Mana dia? Seperti orang yang dikerasi ni dipaksa. Orang yang dipaksa akan orang. Siapa paksa dia tu? Fa'il. Oleh hakim ataupun qadi paksa dia. Paksa siapa? Paksa orang yang menjual tadi. Tu kata paksa ni diizinkan syarak, dibenarkan oleh syarak. Paksa apa? Atas menjual hartanya, harta orang yang dipaksa tu. Kenapa penjual hakim qadi paksa dia jual? Kerana membayar hutan orang yang dipaksa tu. Kenapa qadi paksa dia suruh dia jual motor dia ni? Illah dia kerana dia panggil illatul ba'isah. Kenapa qadi paksa dia? Kerana membayar hutan orang dipaksa. Contoh, macam mana taswir dia panggil? Dia panggil takdir masalah, ataupun dia panggil taswir, ataupun dia panggil surah. Dalam bahasa moden dia panggil isu. Kena fiqh, kena menguasai isu. Kalau tak boleh taswir, maka tak tercapai target pengajian fiqh. Baca boleh, tapi taswir tak tahu, tak capai target. Setiap statement dia kena ada taswir. Maksud kena ada isu, kena ada gambaran isu. Macam mana isu paksaan yang sebenar? Ada kitab yang biasa, yang ringkas, dia tak cerita isu, dia just cerita contoh umum. Ini contoh umum. Maka isu yang detailnya, isu hutan. Hutan ni apa dia? Hutan ni orang yang berhutan. Nak boleh ke qadi ni dipaksa penjual jual harta dia? Macam mana isu sebenar dia? Isu sebenar dia, asal dia berhutang dengan seseorang. Apabila dia berhutang dengan seseorang, maka sampai tempoh bayar, wajib bayar.
Dia panggil apa? Dia panggil hutan yang hal. Hutan ada dua. Pertama hutan yang muajjal, ni istilah aja. Istilah. Hutan muajjalun. Apa dia hutan muajjal? Hutan yang belum sampai tempoh bayar. Dalam kitab matlaq dia guna, dalam kita akan bertemu akan datang, hutan muajjal. Hutan yang belum sampai tempoh bayar. Apa maksud dia? Belum sampai tempoh wajib bayar. Apa hukum bayar? Sunat bayar. Oh, bukan wajib bayar hutan. Bayar hutan tu wajib, tapi sunat bayar awal. Contoh Nabi kata dekat Putra Al-Hajj, Nabi kata, engkau nak berhutang dengan aku boleh, aku bagi 10k, tapi dalam tempoh 1 bulan. 1 bulan. Hari ke-30 cukup 1 bulan, hari ke-30 wajib bayar. Maka apabila hari pertama bagi dekat putera, hari pertama tu dah angkat hutang dah. Inilah aku bagi hutang kepada kamu putera 10k, kamu bayar dengan 10k. Bila bayar? 30 hari bulan. Mana bagi tempoh sebulan. Okey, settle akad. Apabila selepas akad, status hutan itu dalam bahasa akademik dipanggil hutan yang muajjal. Hutan yang belum sampai tempoh bayar. Dalam bahasa moden dipanggil, dan keuangan kontemporari dipanggil apa? Dalam keuangan dan perbaikan dipanggil apa? Dipanggil hutan belum sampai tempoh matan. Apabila sampai tempoh matan, itu sampai tempoh dah wajib bayar. Kena. Yang kedua, nama hutan yang kedua ialah hutan yang hal. Dalam orang panggil hutan tunai. Jangan keliru. Macam mana hutan boleh tunai? Jangan keliru. Hutan tunai ni apa dia? Hutan yang sampai tempoh bayar. Dipanggil tunai, wajib bayar. Bila? 30 hari bulan. 30 hari bulan yang putera wajib bayar. Maka status hutan pada hari ke-30 tu, apa status dia? Nama dia hutan yang hal. Wajib, haram kalau dia tak bayar hari 30. Tiba-tiba dia delay, tak bayar hari 30 hari bulan, tak bayar 1 hari bulan, tak bayar 2 hari bulan, tak bayar. Maka kalau dia mampu, haram. Dia mampu tak? Dia mampu. Kalau dia tak mampu, cara dia kena deal, pergi jumpa dengan Nabil dan cerita, aku tak mampu lagi, boleh tak renew. Maka sunat Nabil ini renew, panjangkan tempoh dia, panjangkan tempoh, tambah sebulan lagi. Sunat bagi orang yang beri hutang. Jangan duduk tekan dia, tekan pun dia tak boleh bayar, bunuh pun tak boleh bayar. Ni cerita dia mampu. Kenapa? Dia ada harta, dia boleh jual. Tiba-tiba dia tak nak bayar. Apa yang berlaku? Yang berlaku, Nabi pun report kepada qadi. Report lah qadi. Qadi apa? Qadi daerah. Ketika tu rupa-rupanya qadi daerah Ammar jadi qadi. Nabi pun gilah report kepada Ammar. Kebetulan adik dia jadi qadi dah waktu tu. Tengok orang pondok dah qadi, main-main dengan orang pondok. Dia pun report, wahai qadi, ada putera Al-Hajj berhutang dengan aku, dia tak bayar. Naiklah mahkamah berpokok, tak apa. Tak mahkamah tak semestinya kena naik magistrat tu. Tak bangunan. Ikutlah tu qadi duduk kat mana. Dia anggap mahkamah lah tu. Kau qadi duduk tengah minum air di kedai mamak. Jadi. Report kedai mamak lah. Ada mahkamah dia tu, kedai mamak. Dia pun ambil report. Dia kata putera Al-Hajj. Lalu dia pun hantar hulu balan dia. Dia panggil putera Al-Hajj datang menghadap qadi, yang mulia qadi. Tak datang, keluar warat tangkap. Dia pun datanglah menghadap qadi. Tengok cerita cara Islam ni, panjang cerita dia. Lalu putera pun datang menghadap qadi ataupun hakim. Datang menghadap, hakim tanya, wahai putera Al-Hajj, kenapa kamu tak bayar? Kamu mampu tak? Saya tak mampu. Qadi tanya lagi, betul tak kamu tak mampu? Ya, saya tak ada cash pun. Lalu qadi tanya, kamu ada aset dah? Kamu ada harta dah? Ada. Apa dia? Saya ada motor saya ada kenderaan saya.
Saya ada Mercedes saya ada Porsche saya ada BM 2-3 biji. Siap. Tok Qadi kata, mari sini sebiji Mercedes tu. Kenapa? Jual. Bayar hutang si Nabil. Ketika nilah Qadi paksa dia. Dia tak nak jual, tetap Qadi paksa. Mau jual sebiji kenderaan ini, mau jual Mercedes ni, tak kisahlah hak mana pun, asalkan jual mana satu dengan nilai yang 10k tadi. Jual. Ambil lah CLA ke, CLS ke, E ke, D ke. D tak ada. Jangan temberan. Brand D jangan temberan, mana ada. Kalau C tu ada lah, E tu ada, SLK ada. Tu yang ingatnya. Dia pun jual. Kenapa? Dipaksa oleh Qadi jual. Apabila paksa oleh Qadi jual, sah jualan tersebut. Kenapa? Paksaan yang sebenar. Maka hasil duit daripada jualan itu bagi kepada Nabil. Itu isu yang sah. Baik, saya tahu. Lagi contoh yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, seperti dan setengahnya. Panjang ke kita pura-pura ni? Malam ni ada jamuan, tak boleh panjang-panjang. Bazaki nak balik jauh ni, kata ada jamu kan. Sekejap kita tengok nak titik kat mana. Sambung minggu depan. Dam tu contoh yang kedua. Boleh paksa yang sebenar. Dam tu paksaan sebenar. Contoh yang paksaan dibenarkan oleh syarak. Contoh yang kedua. Boleh sikit lagi sikit lagi. Express je ni, mudah je ni. Dua contoh, dia ada dua contoh je. Dan setengah daripada yang digagahi. Setengah ni ada dan sebahagian daripada bayan. Yan sifat. Yan apa? Daripada contoh. Contoh paksaan ataupun contoh yang digagahi, yang dipaksa dengan sebenarnya itu. Mana contoh dia? Orang yang tu contoh. Orang yang ada padanya makanan. Ini contoh paksaan yang sebenar. Mana yang sebenar ni? Yang dibenarkan oleh syarak. Ini contoh kedua. Dia ada dua contoh. Dua-dua contoh ni paksa yang dibenarkan, paksa yang sah. Asal tak sah, tapi sah. Mana dia? Dua-dua ni qadi yang paksa, bukan orang biasa. Tu. Isu apa ni? Kedua ni isu makanan. Isu makanan asasi. Ada padanya makanan. Makanan tu pula yang berhajat manusia kepadanya, kepada makanan. Makanan ni dia panggil makanan, sifat bagi makanan yang berhajat manusia kepadanya. Makanan manusia memerlukan makanan tu, dia panggil makanan asasi yang manusia perlu kepada makanan tu. Contoh beras atau jagung. Ataupun negeri yang tak ada beras, negeri tak ada jagung, ubi kayu. Manusia perlu makanan tu. Manusia berhajat untuk hidup. Makanan tu, makanan yang ada pada dia, yang qadi kena paksa sah tu. Maka tafriq, maka digagahi, yakni dipaksa akan dia, akan seseorang itu, dan akan penjual itu, oleh hakim. Paksa-paksa tu atas menjual yang lebih. Paksa tu menjual makanan yang lebih. Kalau dia ada makanan yang diperlukan oleh penduduk, diperlukan oleh masyarakat setempat, contoh dia, orang ni dia ada stok lebih. Lebih apa? Beras lebih, gandum lebih, ubi kayu lebih. Masyarakat setempat perlu benda tu ketika suasana terdesak,
suasana tiba orang panggil pun suasana kemarau panjang, kebuluran, makanan dicatu, maka ada orang yang simpan stok dia dan lebih daripada kadar keperluan dia dan keluarga dia dalam tempoh setahun. Tu dia cerita bawah. Baik, jual tu atas menjual yang lebih tu atas cukupnya setahun, bukan stok yang dia nak makan. Kalaulah dia simpan stok dia ni untuk setahun keperluan diri dia dan keluarga dia, lebih lagi dah, lebih tu boleh dipaksa oleh qadi. Kalau tak lebih, qadi tak boleh paksa, haram lagi, tidak sah. Yang lebih yang boleh dipaksa tu ialah stok beras yang lebih untuk keperluan setahun. Dia kira dalam stok dia lebih lagi ni, tahun kedua boleh makan lagi. Lebih tu. Lebih tu sah dipaksa oleh qadi. Tu dipanggil paksaan yang sah. Maka keluar, yang ni tak termasuk dengan kata pada hartanya itu, pada harta orang yang dipaksa itu tu, ni tak termasuk ni. Mana dia? Barang ni isu. Barang ni masalah. Mana isu yang tak termasuk harta orang dipaksa? Tak termasuk. Mana tak termasuk ni? Lagi-lagi sah lah. Bukan tak sah, boleh paksa. Ni tak termasuk isu. Pengecualian. Apa dia? Barang ni masalah yang, ataupun dia panggil isu yang, apabila menjual ia orang yang dipaksa akan harta orang lain. Harta orang lain tu harta siapa? Harta tuan harta orang yang memaksa tu. Bukan orang lain tu, bukan harta orang lain suku sakat dah. Harta tuan. Maksud tuan tu orang yang paksa. Dia paksa jual harta dia, lagilah sah. Tu pengecualian. Tadi qadi yang paksa, sah. Dua isu tadi. Kalaulah isu biasa, penjual memaksa pembeli beli barang dia, tak sah. Pembeli memaksa penjual jual barang dia, tak sah. Paksaan yang tidak sebenar. Dan kita kena tahulah dobit paksa tu apa dia. Bukan paksa rela, bukan paksa yang kita faham makna tadi. Tapi pengecualian yang tak termasuk isu yang kita bincang ini apa dia? Orang yang memaksa menjual harta dia sendiri, lagi sah. Kenapa? Dia paksa jual harta dia. Mubalarah, lagi sah. Kenapa? Tengok. Akan dia tu orang lain tu habis. Barang isu apabila menjual ia orang dipaksa itu akan harta orang lain. Harta orang lain itu harta siapa? Harta dia lah. Yang ni tuan harta tu. Dengan digagahinya, dengan dipaksanya orang lain tu. Orang lain tu dia. Akan dia. Paksa siapa? Akan dia, akan orang dipaksa. Atas menjualnya. Jawab dia, sah ia paksaan tu. Kenapa sah? Kerana bahawasanya tuan harta tu, orang yang memaksa tu, terlebih mubalarah pada izinnya, tersangat dia memberi izin, kerana dia paksa. Bukan izin biasa ni, dia paksa. Habis. Dan lagi disyarat habis. Ini dia cerita contoh umum, tapi dia tak taswir. Tu kita kata tadi, mesti tahu cara taswir. Sebab ini dia tak taswir pun. Maksud taswir ni dia tak gambar pun isu macam mana, tak bagi spesifik isu, hanya umum. Tu penting dalam fiqh. Kebanyakan kitab biasa dia akan sebut secara umum, contoh umum. Tapi kalau kita tidak ada kemahiran untuk menguasai isu, maka kita bela belajar fiqh. Ini isu apa dia ni? Isu orang pinjam harta dia, tak nak hantar. Orang pinjam motor dia. Dia kata, Nabil Putra kata, aku pinjam motor kau sehari je, ataupun sebulan. Dia pun bagilah sebulan. Pinjam bukan hutang.
Hutan tak apa, boleh bayar hak lain. Jangan silap akak. Dia pergi akak hutan, jadi dia jual motor tu. Dia orang mari bayar motor lain. Boleh. Kita hutan kereta Mavic, kita boleh bayar kereta Exia. Nilai sama. Mavic kita 40k, Exia 40k. Contohlah, mana ada nak Exia 40k. Contoh. Ataupun hak sedap lagi, berhutan Mavic, dia bayar Alza baru. Lagi sedap. Sebab di hutan, bukan pinjam. Kalau pinjam Mavic, kena bayar Mavic tu lah. Kena hantar Mavic tu lah sebab pinjam. Saya jangan silap akak. Sebab tu jangan akak pinjam. Cuma orang Melayu kita ni apabila dia sebut pinjam duit lah. Pinjam duit maksud dia morak hutan. Tapi kena tanya betul. Kita orang mengaji kena tanya, mau pinjam ke hutan ni duit ni? Hutang lah. Aku maksud pinjam tu hutang. Tadi hutang tu maksudnya lain lah. Kalau dia nak pinjam duit tu, kena bayar duit tu. Nombor siri tu. Tapi orang Melayu kita ni dia terma, dia pinjam tu kalau duit maksud hutang. Tapi kalau motor, pinjam motor, betul tu. Dia pinjam sungguh. Jangan maksud bertukar dengan duit. Bang, cantik mai biar bang. Pinjam sekejap bang. Kena tanya, ustaz nak pinjam betul ke nak pinjam mana hutan? Pinjam betul bang. Kalau pinjam mana hutan saya bayar kancing saya sekejap lagi. Habis. Tiba-tiba putera dia pinjam dengan Nabi motor sebulan. Putera tak nak hantar. Kau rasam dia tu. Panjang bedal motor orang tak nak hantar. Buat cara motor dia tak nak hantar. Apa solusi dia? Solusi dia tak apa. Learn ni aku pasal aku jual. Nak jual ke orang lain boleh, jual ke dia boleh. Tak kisah. Jual, paksa putera jual motor aku pada siapa-siapa. Tak kisahlah. Maka sah ke tidak paksaan itu? Sah. Kenapa? Kerana terlebih mubalarah pada izin. Dia panggil jual harta kita, paksa orang lain jual harta kita. Itu contoh, banyak lagi lah contoh lain. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Jadi ada syarat yang ketiga, hendaklah ada Islam orang yang akib. Kita masih lagi tak selesai lagi 5 syarat orang yang terlibat dalam transaksi jual beli. Kena ada 5 ciri orang yang sah terlibat dalam sistem jual beli. Baru kita melencang 2. Pertamanya ahli tabarruk, yang keduanya ciri orang yang kedua tidak dibenarkan paksa. Kalau paksa tidak sah. InsyaAllah yang ketiga, mestilah orang itu Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dia rasa macam kuat sikit kan? Tak? Kualiti ke apa? Yang kualiti sikit. Itu yang pakai sangkuk tu, dia macam sound. Maknanya dia punya tu okey lah speaker tu kan. Sudah sedap ni.